Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk yang telah dipilih iaitu hippie. Saya Nur Syafiqah binti Syakib, nombor matrik C21B2375. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syuhada binti Marziki, nombor matrik C21A2110. Hai, nama saya Nurul Natasha binti Azami, bernombor matrik C21A2104. Assalamualaikum. Nama saya Nur Arina Nabila binti Ramli, nombor matrik C21A2353. Yang pertama adalah pengenalan hippie. Pergerakan hippie yang muncul pada pertengahan abad ke-20 mewakili revolusi sosial dan budaya yang mengubah landscape Amerika Syarikat pada tahun 1960-an. Hippies dengan semangat anti-establishment mereka dan penentangan terhadap perang menandakan peralihan daripada nilai konservatif ke arah kebebasan bersuara dan cintakan keamanan. Ahli pergerakan itu sering memakai pakaian longgar dan mengekspresikan diri mereka melalui seni dan muzik psikedelik. Mereka juga menekankan kepentingan kehidupan bermasyarakat, kesedaran alam sekitar dan mencari makna rohani melalui penggunaan dadah psikedelik. Walaupun kemuncak populariti mereka berlaku beberapa dekad yang lalu, warisan dan nilai hippie terus mempengaruhi budaya kontemporari dengan menanam idea keamanan, kelestarian dan kebebasan dan minda orang ramai. Seterusnya, kita akan beralih kepada bahagian analisis. Di dalam bahagian analisis terbahagi kepada 4 bahagian iaitu ideologi, fashion, muzik dan juga cara hidup. Di dalam bahagian ideologi terdapat 4 bahagian iaitu cinta dan kedamaian, kebebasan bersuara, nilai alam semula jadi dan alam sekitar dan juga kehidupan komunal. Bagi bahagian cinta dan kedamaian, hippie menekankan kepada cinta, kedamaian dan juga keharmonian. Mereka menentang keganasan dan peperangan, menyokong keamanan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik. Bagi kebebasan bersuara pula, mereka berpegang kepada kepercayaan terhadap kebebasan bersuara, terutamanya dalam seni muzik dan juga gaya hidup. Mereka juga menolak norma konvensional yang dianggap sebagai menghalang kreativiti dan juga kepribadian. Bagi bahagian nilai alam semula jadi dan alam sekitar pula, mereka lebih menghargai alam dan juga alam sekitar. Dengan cara mereka menyokong alam sekitar dan juga menyokong gaya hidup yang mampan. Bagi kehidupan komunal pula, mereka lebih cuba untuk mewujudkan komuniti komunal di mana ahli berkongsi sumber, tanggungjawab dan juga mengamalkan prinsip kehidupan bersama. Seterusnya, kita akan beralih kepada bahagian fashion. Seterusnya adalah fashion. Artis yang diambil pada gerakan fashion hippie ini adalah Jimi Hendrix. Beliau telah memakai pakaian mewah dan rumit yang menggabungkan elemen berinspirasikan ketenteraan dengan warna psikedelik yang bertenaga. Beliau juga memakai rompi berjumbai, berseluar kaki lebar dan aksesoris seperti tudung, ikat kepala dan cermin mata hitam. Gaya Hendrix ini juga merupakan gabungan bohemian, rock and roll dan estetika ketenteraan yang menghasilkan rupa yang memberontak dan avant-garde. Seterusnya ialah analisis muzik. Saya akan menyatakan 3 tokoh yang terlibat dalam muzik hippie. Yang pertama ialah The Beatles. Karya albumnya ialah STP People, Lonely Heart Club Band. Dikatakan mereka ini mempunyai minat dalam kerohanian timur dan menunjukkan semangat eksperimen dan mencari kebebasan agar menjadi muzik khusus untuk hippie. Yang kedua ialah Jimi Hendrix. Dengan lagunya Are You Experienced? Golongan gerakan hippie amat menyukai gaya Jimi Hendrix bermain gitar kerana mencerminkan kebebasan dan eksplorasi yang diinginkan oleh gerakan itu sendiri. Yang ketiga ialah Bob Dylan. Terkenal sebagai pembawa kepada muzik rakyat dan protes. Karyanya ialah Blowing in the Wind.
Dila mencuba untuk mendalami dan mempengaruhi general rakyat visi Cidelik iaitu yang berkaitan gerakan hippie. Antara gaya hidup budaya hippie adalah yang pertama, menerima aktiviti bebas secara terbuka. Budaya hippie ini tidak kira golongan muda ataupun tua menerima seks bebas ini secara terbuka. Yang kedua ialah mencipta bas penumpang Volkswagen vintage. Penciptaan bas Volkswagen vintage ini amat digunakan oleh budaya hippie menunjukkan cinta mereka terhadap warna-warna kehidupan. Yang ketiga adalah mengamalkan makanan vegetarian. Hippie lebih memilih memakan makanan vegetarian kerana mengamalkan diet yang sihat. Yang terakhir ialah menyimpan rambut panjang. Sama ada lelaki maupun wanita, mereka menyimpan rambut yang panjang. Sekarang kita akan masuk kepada bahagian refleksi iaitu terbahagi kepada 4 bahagian juga. Ideologi, fashion, muzik dan juga cara hidup. Refleksi ideologi hippie membawa kita memahami kerumitan dan percanggahannya dalam konteks sejarah dan evolusi budaya. Di satu pihak, gerakan ini mencerminkan semangat progresif dan juga kebebasan bersuara yang membawa perubahan positif dalam pandangan sosial dan budaya. Namun, sebaliknya, beberapa aspek ideologi ini boleh dianggap naif atau terlalu idealistik. Satu aspek positif yang patut difikirkan ialah semangat keamanan dan penolakan keganasan. Ideologi hippie mencadangkan bahawa masyarakat boleh berusaha untuk mencapai perubahan positif melalui cara yang aman dan juga berorientasikan cinta. Nilai-nilai ini kekal relevan dalam menghadapi cabaran global seperti konflik dan juga ketidaksamaan. Walau bagaimanapun, terdapat juga kritikan terhadap ketidakrealisme beberapa aspek ideologi hippie. Keinginan untuk hidup bermasyarakat dan tanpa sempadan boleh bercanggah dengan realiti kerumitan kehidupan moden. Walaupun semangat kebebasan bersuara adalah penting, cabaran timbul apabila nilai-nilai ini bertembung dengan tuntutan praktikal kehidupan harian dan juga struktur sosial. Selain itu, aspek kebebasan seksual dan penolakan norma seksual konvensional perlu difahami dalam konteks pembangunan masyarakat. Walaupun gerakan ini menggalakkan pembebasan dan pengiktirafan hak individu, perlu diingat bahawa perbincangan mengenai seksualiti dan hak individu telah berkembang dan melibatkan banyak dimensi dalam masyarakat. Di Malaysia, walaupun ideologi hippie tidak berkembang sekuat negara barat, terdapat beberapa contoh penjelasan ideologi hippie yang tercermin dalam gerakan seni dan budaya pada tahun 1970-an. Acara konsert, festival dan juga perhimpunan seni telah menjadi platform di mana belia Malaysia menyuarakan idea progresif dan menyatakan semangat anti-authoritarian dan penentangan terhadap norma konvensional. Walau bagaimanapun, perlu diingatkan bahawa konteks budaya dan politik di Malaysia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap cara ideologi hippie diterima dan juga disesuaikan. Pengaruh Islam dan nilai konservatif boleh memberikan cabaran dan batasan kepada ekspresi bebas yang sering dikaitkan dengan gerakan hippie. Di peringkat global pula, pergerakan ini dicerminkan dalam pelbagai peristiwa dan fenomena yang tersendiri. Salah satu contoh yang paling ikonik ialah Festival Woodstock pada tahun 1969 di Amerika Syarikat yang mana telah menarik ratusan ribu orang dari pelbagai latar belakang untuk meraihkan muzik, cinta dan juga kedamaian. Walau bagaimanapun, pengaruh hippie tidak terhad kepada satu kawasan tertentu. Gerakan ini telah merebak ke Asia di mana di bandar-bandar seperti Kathmandu, Nepal, masyarakat hippie terbentuk yang mencari kerohanian dan juga kebebasan di kalangan pergunungan Himalaya. Seterusnya ialah refleksi bagi fashion hippie. Pergerakan hippie dalam fashion tie-dye, corak psychedelic dan warna-warna cerah yang merupakan representasi simbolik etos hippie. Semangat DIY yang terdapat alam fashion hippie dengan aksesori buatan tangan dan pakaian diperibadikan telah mencerminkan keinginan untuk ekspresi diri dan penolakan terhadap budaya kepenggunaan yang dihasilkan secara besar-besaran.
Imej simbolik yang digabungkan dalam fashion hippie seperti tanda keamanan dan simbol budaya berwarna yang lain telah berfungsi sebagai bahasa visual nilai yang dikongsi bersama. Yang terakhir ialah menjadi satu bentuk peminjaman dan perhargaan budaya yang dipengaruh oleh tradisi global terutamanya daripada budaya timur. Ia juga mempamerkan kesediaan untuk menerima kepelbagaian dan mengintegrasikan pengaruh yang pelbagai ke dalam satu keseluruhan yang harmoni. Slide seterusnya ini ialah refleksi muzik berdasarkan teori hippie. Yang pertama ialah bunyi psychedelic. Hasil gabungan teknik muzik dan bunyi daripada psychedelic dalam muzik hippie ini telah menonjolkan perubahan budaya terhadap keadaan kesedaran yang telah diubah. Yang kedua ialah kerohanian dalam pengaruh timur memainkan peranan dalam muzik hippie. Budaya dan pengaruh muzik India telah menyebabkan pengaruh yang dibawa masuk meresap dengan meluas dalam masyarakat barat. Yang ketiga pula ialah muzik sebagai tempat protes. Hal ini kerana golongan gerakan hippie menunjukkan penentangan terhadap pertubuhan politik dan tidak menyokong perubahan sosial. Yang terakhir ialah muzik juga sebagai tempat untuk berhimpun. Perhimpunan seperti Woodstock merupakan acara yang mengumpulkan golongan yang berfikiran yang sama, yang mahu akan kebebasan dan kedamaian. Budaya hippie ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang tersendiri kepada masyarakat pada hari ini. Antara kelebihan gaya hidup hippie pada masyarakat pada hari ini ialah kesedaran alam sekitar. Hippie sering menggalakkan kehidupan mampan dan menjaga alam sekitar. Ini boleh mendorong orang ramai untuk mengurangkan jejak ekologi mereka dan mengamalkan amalan mesra alam. Yang kedua ialah pemikiran alternatif. Gaya hidup hippie menekankan pemikiran alternatif, menekankan pemikiran dan pendekatan yang lebih holistik terhadap kesihatan dan kesejahteraan. Yang seterusnya ialah kreativiti dan kesenian. Budaya hippie mengekalkan penghargaan untuk seni, muzik dan kreativiti. Ini boleh merangsang perkembangan seni tempatan dan menyediakan platform untuk ekspresi diri yang unik. Selain itu juga kesedaran sosial. Gaya hidup hippie sering dikaitkan dengan kesedaran sosial dan kebimbangan tentang kebersamaan. Ini boleh mendorong tindakan sosial dan advokasi untuk perubahan positif dalam masyarakat. Akhir sekali ialah pendekatan santai untuk kehidupan. Hippie mengajar tentang kehidupan yang lebih santai dan ringkas. Ini boleh mengurangkan tekanan dalam masyarakat yang sering hidup dalam reka bentuk yang pantas. Walau bagaimanapun, seperti mana-mana budaya, pandangan tentang gaya hidup hippie boleh berbeza-beza dan tidak sama orang melihatnya sebagai yang positif. Manakala bagi kekurangan gaya hidup hippie pada masyarakat pada hari ini adalah yang pertama, kekurangan struktur. Gaya hidup hippie freewheeling selalunya tidak mempunyai struktur yang jelas. Ini boleh menyukarkan untuk mencapai matlamat konkret dan mengekalkan tanggungjawab yang diperlukan dalam kehidupan seharian. Selain itu juga, tidak kritikal untuk kesihatan. Beberapa aspek kesihatan alternatif yang diterima pakai oleh budaya hippie mungkin kurang berdasarkan bukti saintifik. Seterusnya ialah perspektif klise atau stereotip. Budaya hippie sering dikenal pasti dengan stereotip seperti konotasi ketidakstabilan atau tidak serius. Ini boleh membawa kepada ketidakadilan dalam penilaian dan perspektif masyarakat terhadap mereka. Selain itu juga, keterbatasan ekonomi, gaya hidup yang menekankan kebebasan dan kreativiti kadangkala boleh memberikan batasan kewangan bagi individu yang terlalu menumpukan pada nilai bukan materialistik. Selain daripada itu juga, keterbukaan terhadap seksual. Hippie menggunakan gaya hidup alternatif seperti homoseksual dan transseksual. Secara umumnya lebih diterima. Golongan tua maupun muda telah menjadi lebih aktif secara seksual pada usia yang lebih muda kerana pengaruh generasi. Secara keseluruhannya, pergerakan hippie adalah masa bukan saja mendorong diri sendiri dan memberontak terhadap masyarakat. Akhir sekali ialah persanggahan dengan norma sosial.
Pendekatan anti-establishment budaya hippie boleh menyebabkan perselisihan faham dengan norma sosial yang boleh menjejaskan hubungan dan integrasi sosial dalam masyarakat. Oleh itu, perlu diingati masyarakat kelemahan ini tidak terpakai kepada semua orang yang mengamalkan gaya hidup budaya hippie dan tafsiran mungkin berbeza mengikut pandangan individu. Seterusnya kita telah masuk kepada bahagian akhir iaitu kesimpulan. Budaya hippie mula hilang dari masyarakat pada tahun 1970 selepas Perang di Vietnam berakhir. Diikuti pula dengan budaya disco dan punk di negara barat mula berkembang. Oleh itu, sebagai manusia kita mestilah menerapkan nilai-nilai yang baik sahaja di dalam diri dan juga negara agar bebas daripada perkara yang menyebabkan kemusnahan dan juga kejatuhannya. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.